Assalamualaikum. Okey, hari ini kita teruskan lagi dengan topik 7.4 iaitu persamaan lokus. Okey, apa itu lokus? Lokus biasanya bentuk dia bulat lah, macam konsep kipas tu. Okey. Menentukan, nanti cikgu terangkan biasanya bentuk lokus ni adalah bulat. Kitaran berbentuk bulat. Menentukan persamaan lokus. Macam mana kita nak menentukan persamaan lokus? Biasanya kalau persamaan lokus ni kita berkait dengan formula jarak. Okey, apa formula jarak? Kita dah belajar kan pada awal bab geometri koordinat. Formula jarak adalah x2 tolak x1 kuasa 2 tambah y2 tolak y1 kuasa 2. Ini adalah formula jarak. Okey, sekejap. Kita tekan. Okey, ini adalah formula jarak. Kena ingat. Kalau dia tanya persamaan lokus, so kena ada kaitan dengan formula jarak. Okey, macam mana nak jawab soalan ni? Okey, contoh satu ni cikgu ambil daripada buku modul muka surat 143. Okey, macam biasalah kalau contoh ni cikgu harap awak salinlah dalam buku NMAT 2 Satu titik P bergerak dengan keadaan jarak pada satu titik tetap. Titik tetap A adalah 1, 3 sebanyak 4 unit. Maksudnya ini titik A. A itu adalah koordinat dia 1, 3. Okey, ni koordinat dia 1, 3. Dia ada gambar rajah kan dalam buku tu. Okey, boleh lukiskan gambar rajah. Di mana titik P ni yang bergerak. Titik P ni bergerak dengan jarak. Okey, jarak P kepada A adalah 4 unit. Kita ibarat macam kipas kan. Okey, cikgu ni tak reti nak lukis kipas kan. Okey. Katakan titik P ni yang hujung. P ni bergerak. Bila dia bergerak daripada titik tetap yang tengah tu, kalaulah jarak bilah ni 4 cm, 4 cm, 4 cm, so dia bergerak, dia seolah-olah membentuk bulatan kan, titik P ni yang bergerak. Okey, dengan jarak yang sama dengan bilah tu, bilah dengan titik yang tengah tu, titik tetap. So dia bergerak, dia bergerak daripada titik tengah tu, titik tetap tu, sentiasa 4 cm. So bila dia bergerak, dia akan dalam bentuk bulatan. Tu cikgu kata lokus ni berbentuk bulatan. Jadi yang penting adalah ungkapan yang pertama tu. Dia kata jarak titik, jarak daripada P ke A. Jadi awak kena buat P A. Sebab dia kata P ke A, berapa jarak dia? 4 unit. Ini yang penting sebenarnya. Okey. Kenapa ni? PA apabila kita rapatkan itu bermaksud jarak. Jarak PA. Kalau KM, contohlah huruf titik K dan titik M bermaksud apabila kita rapatkan dia itu bermaksud jarak antara titik K dan titik M. Okey. Jadi dia kata 4 jarak dia. Jadi mudah saja, ini yang paling penting. So kita gunakan PA tu jarak, kita gunakan formula jarak ni. Yang penting kena betul lah. Okey. Biasanya yang A tu kita anggap sebagai yang ada nombor ni. Yang ada nombor, titik ada nombor tu kita anggap dia sebagai X1, Y1. Satu lagi titik apa? Titik A dah, titik P pula kan. P tu kalau dia tak beritahu, biasanya kita anggap sebagai XY. Okey, yang tak ada nombor tu kita anggap sebagai X2, Y2. Kenapa kena wakilkan X1, Y1, X2, Y2? Sebab nak gantikan dalam formula jarak. Okey, cuma kalau persamaan lokus ni step dia sangat panjang kena terima benda tu. Jadi apa perlu kita buat? Kita gantikan saja. Okey. Memang panjang jalan nak selesaikan dia ni. X2 dia kita ambil daripada sinilah. X2 tolak X1. X tolak dengan 1. Lepas tu dia ada kuasa 2. Tambah. Ini tolak X tolak 1. Tambah. Y2 tolak Y1. Y2 ni lah. Y tolak 3. Samakan dengan 4. Cikgu ambil ni daripada mana? Ni daripada yang petak ni yang kita buat. Okey, kenapa 4? Sebab dia kata jarak dia 4. Kalau jarak dia 10, tukarlah 10. Cuma macam mana nak menyelesaikan ni? Allah Akbar. Tekan macam-macam keluar.
Jadi kita hilangkan square root ni, hilangkan punca, datang ke sini jadi kuasa 2. Jadi 4 kuasa 2 kat sini nanti jadi 16. Okey. Puncanya dah hilang. Puncanya dah hilang sebab dah bawa ke sana jadi 16. So kita kembangkan yang dalam lah. Tu yang panjang tu. Okey, ni bumbung ni dah tak ada square root dah tak ada sebab dah pergi sana Okey, jadi kita yang dalam saja kita kembangkan. Kembang cara cepat. Okey, X kuasa 2. Kalau tak mahir awak kira lah kat tepi tu. Buat manual yang kembang-kembangkan. Okey, ni X kuasa 2. Yang tengah tu 2 darab negatif 1. Negatif 2. Negatif 2 darab dengan X. Negatif 2X. Lepas kalau kembangkan dia ada 3 benda kan. Tu yang belakang pula. Negatif 1 kuasa 2 dia akan dapat positif 1. Habis kembangan yang pertama. Sekarang kita kembang yang ni pula. Okey. Y kuasa 2. Okey. Kalau lupa cikgu ajar dia balik ni. Nak dapatkan yang tengah 2 darabkan dengan negatif 3, negatif 6. Negatif 6 tadi darabkan dengan Y jadi negatif 6Y. Kemudian yang belakang ni negatif 3 kuasa 2 jadi tambah 9. So kita susun lah. Dia memang kalau persamaan locus ni kan dia bentuk bulatan kan. Jadi dia ada X kuasa 2 pelik-pelik. X kuasa 2 ada, Y kuasa 2 ada, XY pun ada, banyak lah. Sebab itulah dia pelik sikit sebab dia bentuk bulatan kan. Jadi kita susun cerita X kuasa 2 dulu. X kuasa 2, lepas tu Y kuasa 2. Lepas tu X sahaja negatif 2X. So ada Y tak? Ada tak Y saja? Ada ni. Positif dengan negatif jadi negatif 6Y. Kemudian nombor. Nombor dia ada 1. 1 tambah 9. Kita buat 1 tambah 9 jadi 10. Negatif 6 tu datang ke depan. Yang ni datang ke depan. Yang belakang tu kena kosong. Persamaan locus. Yang belakang ni mesti sifar. So kita cantikkan yang dekat sini. Jadi jawapan dia adalah tertinggal kuasa 2. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 2X tolak 6Y tolak 6 sama dengan sifar. So samalah dengan jawapan dalam buku modul tu 143. Awak salin dalam buku EMAT ni ibaratnya nota. Okey. Inilah dia persamaan locus. Dia memang pelik-pelik. Okey, Okey, jadi latihan yang muka surat 143 dalam buku modul tu. Okey, nombor 1, 2, 3, 4 tu awak boleh rujuk lah. Contoh yang ini, contoh 1 sama je. Konsep dia sama je. Guna formula jarak. Titik yang ada nombor kita buat X1, Y1. P yang bergerak tu kita anggap sebagai XY kalau dia tak bagi. Dan kita anggap juga X2, Y2. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, next. Ini lagi panjang ni sebab apa? Okey, kita tengok. Satu titik P yang bergerak dengan jaraknya satu titik tetap A dan B adalah sama. Cari persamaan locus P, bermaksud titik P yang bergerak dia tak bagi titik kan, dia tak bagi koordinat kan. Cikgu kata kalau P yang bergerak tu kita anggap sebagai XY lah nanti walaupun dia tak bagi. Maksudnya P tu duduk kat tengah-tengah. Jarak dengan A dan dengan B sama. Okey. P tu bergerak dari titik A dan titik B adalah sama. So dia mengelilingi dia tu sama. Okey. Kalau dia buat tu bentuk locus dia bulat. Yang ni P pun bulat jugalah, mengelilingi B macam kipas tu kan, bulat. Okey. Jadi apa yang perlu kita buat permulaan dia? Yang penting permulaan dia ni macam ni tadi. Okey, ni PA sama dengan 4. Jadi kita buat ni, dia kata jarak P ke mana? P ke A. Jadi awak buatlah PA ke AP ke tak kisah Sekejap. PA sama dengan PB. Kenapa? Sebab dia kata sama jarak
P ke A adalah sama dengan jarak P ke B. Okey, kalau nak buat AP boleh, BP pun boleh, tak kisah. Jadi dia kata sama, so buat macam ni lah. So terus guna formula jarak tadi. Cuma ni lagi panjang lah, sebab kena kembangkan kiri dan kanan. Okey, jadi awak kan kita antara titik P dan A, conteng dulu. Kita keluarkan titik dia P, X, Y. Kalau dia tak bagi tu, yang bergerak tu kita buat X, Y. A tu dah ada kan 5, -2. Jadi yang dah ada nombor tu X1, Y1. Yang belum tu X2, Y2. Sebab apa? Sebab dia kata AP. Jadi masukkan formula X, formula jarak tadi, X2 tolak X1 kan. Jadi X2 kita X tolak 5 kuasa 2. Dari mana cikgu ambil? Semua olahkan daripada titik ni. Tambah Y2 tolak Y1. Y2 tolak Y2 tolak Y1. Tolak dengan -2. Okey. Tapi cikgu terus selesaikan lah. Dia jadi apa ni? Tambah 2 Tambah 2 kuasa 2. Jarak mesti ada kuasa 2. Kemudian ini jarak P dengan B pula. Titik B adalah 71. Sekarang ini kita dah padam. Supaya tak keliru, ni X1, Y1 pula sekarang. Jadi antara titik P dan B, X2 tolak X1. Jadi X tolak 7 kuasa 2 tambah Y tolak 1 kuasa 2. Okey, jadi macam mana nak selesaikan? Dua-dua ada bumbung. Okey, jadi kalau nak hilangkan square root kat sini, kita kena kuasa 2 kan di sebelah kanan. Okey, manakala kat sini pun ada bumbung juga, ada square root juga. Nak hilangkan square root dekat sini, kita kuasa 2 kan di hadapan. So kita saling balas-balas lah kan. Kuasa 2 dia. Hilangkan punca, kuasa 2 sebelah belakang. Hilangkan punca yang belakang, kita kuasa 2 kan yang depan. Jadi apa yang perlu kita tahu, apabila punca kita kuasa 2 kan, kita akan cancelkan dia. Okey, jadi kat sini boleh cancelkan. Tinggallah yang dalam sahaja. Yang ni lah kita kembangkan macam tadi, cuma panjang lah. Kiri dan kanan kita kembangkan. Okey, kembang cara cepat. X kuasa 2 tolak macam tadi jugalah cara dia. Okey. Ni untuk yang depan ni. Tambah Y kuasa 2. 2 darab 2, 4. 4 darabkan dengan Y. Tambah 2 kuasa 2, 4. Dia panjang ya. Memang panjang lah. Tu kembangkan yang ni pula. X kuasa 2. 2 darab -7, -14. -14 darab dengan X, -14X. Tu yang belakang pula, -7 kuasa 2 adalah 49. Okey. Tambahkan dengan ni skrin cikgu ni, dia kat sini ni tak elok ni, dia lari sikit Y kuasa 2 tolak tulisan cikgu ni lari sikit. Skrin kat sini tak berapa elok. Bila cikgu lukis tu dia lari. Tak cantik kat sini. Cikgu turunkan bawah Ni tambah Y kuasa 2 tolak 2Y tambah 1. Ni tutup kurungan. Sebab skrin cikgu tu lari, cikgu tak boleh nak tulis kat ruangan sebelah sini. Dia macam lari sikit. Jadi cikgu tulis kat bawah ni. Y kuasa 2, 2 darab -1, -2 darab Y, -2Y tambah -1 kuasa 2 adalah +1. Dia memang panjang lah ni. So kita selesaikan yang depan dululah. X kuasa 2, kita susun yang depan dulu Tambah Y kuasa 2. Ni yang depan ni maksud cikgu. Lepas tu ambil X sahaja. Lepas tu ambil Y sahaja. Lepas tu ambil nombor 25 tambahkan dengan 4 jadi 29. Okey. Kita buat yang depan, kemudian kita settlekan yang belakang. Nanti baru kita sekalikan.
X kuasa 2, lepas tu tambah Y kuasa 2. Ni, dua kurungan ni kita settlekan. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2, X pula. Negatif 14X tolak 2Y. Lepas tu nombor pula. Ni matematik biasa dah ni. 49 tambah 1 dapat 60. Okey. Persamaan lokus macam tadi, yang belakang mesti sifar. So, yang ini, yang belakang ni semua pergi ke dalam, pergi ke depan. Kita selesaikan. Cikgu terus congak Ni X kuasa 2, ni pun X kuasa 2. So X kuasa 2 dengan X kuasa 2 nanti bila dia tolak, X kuasa 2 tolak X kuasa 2 akan cancel off. Sama dengan Y kuasa 2. Y kuasa 2 tolak Y kuasa 2 nanti cancel off. Negatif 10X tambah 14. Selesaikan teruslah ya. Negatif 10X tambah 14, dia akan dapat 4X kalau bawa ke depan. 4Y. Ni pun Y juga. 4Y tambah 2Y dapat 6Y. Kemudian nombor 29 tolak dengan 50 akan dapat negatif 21. Kalau kita nampak ni dah cantik lah ni. Okey. Dalam kes ni tak ada X kuasa 2 sebab dah cancel off. Jadi inilah persamaan lokusnya. Okey. Seperti dalam contoh ni cikgu tengok ni muka surat dalam buku modul 144. Jadi dua contoh ni, okey, tuan tengok contoh 1 dan contoh 2 ni cikgu harap bolehlah salin dalam buku AdMath 2. Okey, mari kita buat latihan. Yang ni latihan boleh boleh terus tulis dalam buku modul. Cikgu ambil ni muka surat buku modul muka surat 144. Terpusing lah pula. Sekejap Okey. 144. Okey, apa soalan dia? Diberi titik R, S dan P. Bila nampak dan PX tu, inilah biasanya yang tak bagi tu dia mesti bergerak. Betul lah kan? P bergerak dengan keadaan PR. Ni maksudnya jarak. Jarak PR dan jarak PS. Okey. Nisbah. Dia bagi dalam bentuk nisbah pula. Okey. Kalau dia dah bagi, so kita ambil apa yang dia dah bagi. Kalau belum, yang ni kita buat sendiri. Sebab dia kata sama, kita buat PA sama dengan PB. Ini pun kita buat sendiri. Yang ni yang paling penting ni, yang atas-atas ni. PA sama dengan 4. Okey, kalau nombor 2 ni, dia dah bagi dah. So, kita ambil nisbah tu. PR, PS, nisbah 1, nisbah 3. So, ini sangat penting. Okey, kita kena olahkan bentuk nisbah ni. Kita kena buat olahan. Macam mana nak olah? Nisbah tu bentuk dia bahagi Jadi kita buat macam ni. PR bahagikan dengan PS samakan dengan 1 nisbah 3. Ini sangat penting ni. Okey, kita buat olahan. Kemudian kita darab silang. Cross multiplication. Okey, darab silang dia akan dapat 3 PR 1 darab PS, so akan dapat PS. Sampai kat sini. So bila dah dalam bentuk macam ni, ini nombor 3. Okey, kita pun buatlah formula jarak. Okey, 3, tapi kali ni titik yang terlibat adalah PR. Okey, jadi P ni adalah X2 Y2. Kita ambil R dulu. X1 Y1. Tapi apa yang ada ni? Dia ada nombor kat sini. Jadi 3 tu letak je di luar, di depan. Jadi kemudian kita guna formula jarak. Ni lagi panjang lah. Okey. X2. Kita guna PR lah. Macam tadi lah. Kita dah jawab banyak kali kan. X2 tolak R. X1 dia 4 kuasa 2. Tambah Y2 guna formula jarak. Mana cikgu ambil? Cikgu ambil kat sini. Y2 tolak Y1. Okey. Ini lebih. Tukar pendek je. Okey. Kemudian yang ini
PS. Dia sama je macam contoh 2 ni kan. Cuma dekat depan tu ada nombor. Jadi ni panjang. Sekarang titik S pula. Ni jadi X1, Y1. Yang ni X2, Y2 tetap. Jadi X tolak negatif 2. X2 tolak X1. Ni untuk PS X tolak dengan negatif 2 je, jadi X tambah 2. Kuasa 2 tambah Y2. Kan formula jarak ingat balik yang macam contoh 1 tu. Y2 tolak Y1. Y tolak 10. Macam tadilah panjang So tapi 3 tu letak je kat depan. Okey, macam tadilah hilangkan punca kat depan. Kita kuasa 2 kan belakang. Hilangkan punca dekat depan belakang, kita kuasa 2 kan. Jadi ni mati. So kita kembangkan yang dalam ni lah. Okey, tapi 3 ni ada kat luar. So kita buat bracket besar supaya nanti akhir sekali 3 tu kacau. Okey. Cikgu skipkan yang ni Cikgu cepatkan. Sebab kembangkan tadi pun macam samalah, tak ada masalah. Okey, yang ni cikgu dah kembangkan. Ni. Okey, kurungan yang depan dan kurungan yang belakang sama macam ni. Cikgu kembangkan Cuma dia ada nombor 3 je kat depan. So sekarang ni apa nak buat dengan nombor 3? Sebelum tu cikgu cantikkan yang depan dulu. Kita susun X kuasa 2, lepas tu Y kuasa 2. Tolak 8X, tolak 4Y. 16 tambah dengan 4 dapat 20. Okey, habis yang depan. Lepas tu yang belakang pula X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Cerita pasal X, cerita pasal Y. So ni 4 tambah 100, 104. Kena betul lah kembangkan tu. Okey. Kemudian ni baru darab. 3X kuasa 2 tambah setiap 1. 8 darab 3, negatif 24. 12, 20 darab 3, 60 kan. Okey, memang panjang Kemudian nak susun lagi. Yang belakang ni salin balik. Dan baru bawa ke depan. Tak pasti harap-harap betul lah. Takut salah kembang je ni. Okey, jadi 3X kuasa 2 ni pun X kuasa 2. 3 tolakkan dengan 1 je jadi 2X kuasa 2. Ni Y, sini pun Y pun dapat ni pergi ke depan tambah 2Y kuasa 2. Negatif 24 tolak 4 dapat negatif 28. Ni macam ada kesilapan dekat sini. Sekejap cikgu silap kat sini. Okey, sorry. Tadi bukan 3. Okey, cikgu silap kat sini. Dia bukan 3 tau. Tadi yang ini pun kena kuasa 2 kan. Sebenarnya ni pun kena kuasa 2 kan sekali. Kenapa? Masa kita nak kembangkan dia ni, nak hilangkan square root kena kuasa 2 kan. Cikgu terlupa 3 ni pun kena kuasa 2 kan. Kat sini dia asalnya sebab kat sini dah jadi 9 Aduh, semua salah. Salah nombor lah ni. Okey, kejap. Cikgu tukar ni jadi 9. So ni kena darab 9 lah semuanya. 9X kuasa 2 tambah 9. 9 darab 8, 70. Okey, sekejap. Okey. Ni 9 darab 8, 72. 9 darab 4, negatif 36. Okey. 20 darab 9, 180. Cikgu lupa nak darabkan dengan 3 ni sebenarnya pun kena kuasa 2. So kita selesaikan. Harap-harap ni betul lah. Tu cabaran dia nak kembang. 9 tolak dengan ni 1 akan dapat 8X kuasa 2. Y pun akan dapat 9Y tolak Y, 8Y kuasa 2. 72, negatif 72 tolak 4. Dia akan dapat negatif 76X.
negatif 36Y. Sekarang semua depannya cikgu susun belakang pergi ke depan. Tolak 36Y tambahkan dengan 20, dia akan dapat tolak 16Y. 180 tolak 104, kita akan dapat 76. Okey. Kalau nak lagi cantik, yang ini pun boleh diterima. Kalau nak lagi cantik, kita boleh kecilkan dia dengan menggunakan sifir 4. So kita kecilkan, bahagikan semua ni dengan sifir 4, kita akan dapat 2x kuasa 2. 8 bahagi 4 pun 2. 76 bahagi 4 dapat negatif 19. Ni dapat 4. 76 bahagi 4 akan dapat 19. So inilah dia persamaan lokus. Kalau dia bagi dalam bentuk nisbah, kita kena tukar bentuk bahagi dulu, kena darab silang. Hati-hatilah bila ada 3. Ini jarak untuk PR, ini adalah jarak untuk PS. Yang bergerak tu kita anggap sebagai X2 Y2. Kalau nak buat PR, R tu X1 Y1. Kalau nak buat PS, S tu yang X1 Y1. Hati-hati kat sini, tadi cikgu pun terlupa. Apabila nak hilangkan punca kuasa kat belakang, dia kena kuasa 2 kat depan, termasuklah 3 tu. Jadi 9. Tapi yang dalam ni tinggal yang dalam je lah, sebab punca tu dah cancel kan. So hati-hatilah bila kembang, dan jangan lupa darabkan dengan 9. Susun yang belakang, susun yang depan, susun yang belakang. Akhir sekali kita sekalikan. Yang belakang tu semua kita susun. Kena X kuasa 2 dulu, lepas tu X, lepas tu Y, lepas tu baru nombor. Kita tengok contoh yang terakhir.